Inilah hadirin sekalian yang kita berempas pulas cuba buat perubahan. Akhirnya kerajaan yang korup berjaya dijatuhkan pada tahun 2018. Berjayakah kita? Saya sebut sikit. Ukuran berjaya atau tidak, bukan kita yang ukur kita. Ustaz Hadi kata kerajaan sekarang telah menjalankan tugas dengan sempurna. Dia beri markah kepada dia. Ni orang gila macam ni. Markah beri oleh orang lain. Macam kita lah, kita jawab periksa. Yang memberi markah, cikgu. Ataupun kita jawab SPM yang memberi markah, lembaga peperiksaan yang periksa. Bukan kita periksa sendiri. Kalau saya jawab, saya periksa, saya bagi 100 patuh lah. Semua A+. Tapi cikgu ataupun orang yang memeriksa kertas kita tu menilai jawapan kita betul atau tidak, perbuatan kita atau betul atau tidak. Kita lihat tahun 2018 kedudukan dipanggil apa ni persepsi indeks rasuah Malaysia ke tempat 61. Tahun 2019 kita ambil alih jatuh ke tempat 51. 10 mata kita dapat turunkan. Kita dapat turunkan persepsi rasuah diukur oleh badan antarabangsa. Macam juga ekonomi diukur oleh badan macam Badan Perniagaan, Bloomberg, ataupun apa ni indeks ekonomi. Apa dipanggil apa tu? Moody. Dia ukur rating indeks. Sebab itu Lim Guan Eng kata, kalau tak selamatkan tabung haji, bahaya rating ekonomi kita akan jatuh. Kerana tabung haji ada harta lebih kurang 80 bilion. Kalau jadi apa-apa kepada tabung haji, rating kita akan jatuh. Oleh itu Lim Guan Eng sebagai Menteri Keuangan, dia cadangkan dalam mesyuarat kabinet, masuk beberapa bilion supaya tabung haji dapat diselamatkan. Supaya rating agensi Malaysia ini kekal, maka nilai mata wang kita bolehlah kekal dan kita nak buat pinjaman dan sebagainya adalah dipertimbangkan kerana rating kita berada di tahap yang baik. Kemudian kita lihat pada tahun 2020 kedudukan 461 kepada 51. Artinya jatuh begitu dahsyat sekali. 10 mata. Kemudian tahun 2020, masa Haji Hadi memerintah ni, tak sampai setahun, jatuh lagi 6 mata. Artinya bila indeks ni jatuh, artinya rasuah makin meningkat di Malaysia. Indeks ini dibuat oleh orang lain. Pemerhati di dunia. Mereka ni ada accountant, ada semualah pihak yang memerhati. Bukan kita bagi markah pada kita. Kalau saya bagi markah sebagai Menteri Pertahanan, saya lah yang terbaik. Tapi tak boleh orang lain yang menilai. Saya hanya dapat tahap sederhana. Okeylah tu. Tapi kalau saya bagi markah, saya akan bagi markah saya lah yang terbaik. Ini Ustaz Hadi kata kami nombor 1. Lah. Dunia bagi jatuh markah begitu dahsyat. Dia kata dia nombor 1. Jadi ini, tahun ini belum keluar lagi nih. Rating agensi ataupun transparency index belum keluar lagi tahun ini. Saya ingat kalau keluar tahun ini lagi teruk. Tuduhan sekarang ni kepada apa tu SPRM, ketua nombor 1. Hari ini dia kata dia bebas sebab yang sesat dia. Dia sesat dia, bebas dia. Macam itulah lebih kurang. Dia tulis sekalian, perkara ni perkara besar yang kita kena hadapi. Dan kita telah mulakan. Sebab itu kita lihat misalnya bila kita bertindak, sebab kita ada manifesto. Manifesto ni janji. Janji ni kemungkinan kita tak dapat capai 100%. Tetapi sekurang-kurang 70 hingga 80% kita boleh capai.
Tapi kena beri 5 tahun lah sebab janji itu 5 tahun. Misalnya kita kata nak kurangkan tol. Tahun setengah kita kurangkan 20%. Tol semua kita perbetulkan balik tabung haji. Audit negara tahun ini mengesahkan bahawa tabung haji waktu itu di zaman menterinya Mujahid Rawat telah berjaya meletakkan dalam landasan yang betul. Walaupun ustaz-ustaz daripada Shah Alam yang hantam tabung haji sampai menangis kata Cina dah ambil alih, dia tak minta maaf pun. Bila Ketua Audit Negara mengesahkan bagaimana tabung haji itu diselamatkan, tak minta maaf. Ustaz-ustaz cabur. Sekarang ni kita lihat apa yang berlaku di dunia Islam. Orang Islam bukan ikut agama asal yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi ikut agama lebay-lebay. Lebay-lebay ini menguasai keadaan. Sebab itu mereka tafsir ikut suka mereka. Yang paling bahaya tafsir tadi, kita sepatutnya berlomba. Fastabiqul khairat. Setiap kali konvensyen kita, ayat ini kita kemukakan kerana kita nak berlomba. Patutnya orang Tionghoa boleh buat workshop yang begitu baik. Kita kena lawan buat sebaik mereka. Kalau tak melebihi pokok standing. Kalau India boleh buat kedai rempah yang begitu dahsyat, kita kena lawan, berusaha supaya kita boleh buat juga kedai rempah. Bukan buy Muslim first. Lepas tu nak balik raya di Kelantan, kereta tak siap, bawa pemain Cina juga. Kalau tak pergi ke pemain Cina tu, pakai tak balik raya lah. Tapi pelomba tu tak ada. Akhirnya mengeluarkan fatwa yang boleh merosakkan ummah. Orang Islam jahat macam mana pun, dosa macam mana pun, dia ada pintu taubat. Orang bukan Islam baik macam mana pun, dia tak ada pintu taubat. Apa arti itu semua? Kita boleh sokong orang Islam walaupun dia jahat. Kita tak boleh sokong orang bukan Islam walaupun dia baik. Mana ada sifat fastabiqul khairat lagi? Akhirnya, nak kekal memerintah, inilah main isu perkauman. Bahaya DAP. Masjid yang dilihat bersih, pentadbir baik, semuanya sekarang ni di Pulau Pinang. Kenapa Pulau Pinang boleh tunjukkan kebolehan mereka? Di bawah Pakatan Rakyat, kemudian Pakatan Harapan. Karena mereka menang sudah 3 penggal. Penggal pertama, hampir setiap hari Jumaat demonstrasi. Apa nak jadi pada Melayu? Apa nak jadi pada Islam? Apa nak jadi pejabat zakat kita? Yang demonstrasi itu, budak kita dululah. Hantar replikan najis kepada Ketua Menteri. Datang habis penggal 2008-2013, Pakatan Rakyat menang lagi. Demonstrasi dah kurang dah, jadi hantar memorandum je. Kemudian masuk penggal kedua menang lagi, masuk penggal ketiga, demonstrasi tak ada dah. Sebab apa? Boleh diperlihatkan bagaimana pentadbiran zakat di Pulau Pinang, bagaimana majlis agama yang berjalan, bagaimana bantuan ke sekolah agama, bagaimana sekarang Pulau Pinang boleh buat jalan raya yang nilai 400 juta dibuat oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri. Nak pergi ke balik pulau lintas, dibuat oleh kerajaan negeri. Kenapa dia ada duit? Dia tutup lubang-lubang rasuah. Ini yang kita cuba nak buat. Kalau kita memerintah hari itu, lepas 22 bulan sampai 5 tahun, saya yakin indeks rasuah, transparency indeks ini akan turun lagi. Dan negara akan makin banyak duit. Sekarang nak banyak duit macam mana? Kita kena bayar bunga kepada interest kepada 1MDB. Berapa puluh bilion. Kenapa? Duit tu ke mana? Datang mana duit tu tak tahu. Akhirnya akibat rasuah mimpin negara luar boleh beli mimpin Malaysia. Belilah tu yang hantar tentera bersama dengan Arab Saudi untuk pergi lanyak Yaman. Saya jadi Menteri Pertahanan, saya tarik balik. Sebab
kita boleh hantar tentera keluar dengan keputusan United Nations. Bawa bangsa-bangsa bersatu. Okey, di UNIFIL, Lebanon ada. Di Somalia dulu ada. Sempadan Kuwait, Iraq ada. Itu kerana di bawah United Nations. Tapi perang dengan Yaman bukan bawah United Nations. Saya yakin itu melalui pembelian. Jadi bila terbuka kepada beli, mimpi boleh dibeli, negara ini boleh dijual. Itu yang paling besar. Bila rasuah berleluasa. Rasuah ni bukan main-main, bukan perkara kecil, hadirin sekalian.